A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton dan follower-follower saya. Saya pasti ramailah yang menunggu-nunggu hari Sabtu, sebab macam minggu lepas kan, semua orang menunggu nak tahu tentang hukum-hukum fikah lah, terutamanya berkaitan dengan tabarruj. So untuk hari ini insya-Allah kita akan bersiaran dan saya akan bincangkan tentang hukum berkaitan penggunaan contact lens. Okey, sambil-sambil tu kalau siapa yang dah dengar saya punya live ni, bolehlah jawab sama ada suara saya jelas ke tidak. Sebenarnya sekarang saya ada dekat event rumah kakak. Ada kenduri akikah, sekejap lagi ada orang nak selawat. Lepas tu kami pun memang pakai tema putih tu. Hari ni saya pakai putih ni, kan, cuba tengok. Hari ni saya pakai putih semua. Tapi memanglah kita kekalkanlah juga kita punya muslimah ni, kan. Jadinya masih bertudung labu semua, alhamdulillah. Jadi kalau siapa yang dengar suara saya boleh komen kat bawah. Jelas. Terima kasih Nurul Hidayah. So hari ni kita akan bincang beberapa persoalan tentang hukum contact lens tu sendiri. Sebab baru ni bila kita up lah tentang tabarruj, contact lens, bila saya sebut tentang ada orang pakai contact lens warna biru, sedangkan dia ni muka Melayu, mungkin muka Jawa kan. InsyaAllah wafak saya akan save live ni. Jadi muka Melayu, muka Jawa, muka Kelantan, tiba-tiba contact lens warna biru. Ini mungkin ada unsur penipuan dan Islam dia tak bagi penipuan. Okey. Sambil-sambil tu saya nak tanyalah, siapa yang sini ada open house hari ni, ada kenduri. Oh mesti hari ni jam kan. Minggu lepas pun dah jam kau-kau. Saya pergi rumah Ustazah Asma Arul, jamnya masya-Allah. Lepas tu saya sepatutnya pergi rumah Imam Muda Ashraf, pun jam juga, campur hujan lebat. Okey. So kita tengok hari ini beberapa persoalan lah berkaitan dengan contact lens. Pertama, kita tengok mana soalan-soalan yang berkaitan Sekejap betul. Dia orang buat majlis ni memang cantik. Majlis akad nikah semua memang best lah. Lepas tu cucu ni cucu sulung, tu lah yang besar-besar sikit, buat kemah-kemah semua. Lepas tu ada macam pondok-pondok makanan, so meriah sikit lah sebab cucu sulung kan. Okey, sekejap saya buka Okey, bila kita cerita tentang hukum memakai contact lens, pada asalnya contact lens ni bila orang pakai ada dua sebab lah. Pertama, sebab perubatan. Yang kedua, sebab untuk perhiasan. So, dua-dua sebab ni sebenarnya dibenarkan. Cumanya, yang paling afdal adalah disebabkan perubatan. Sebab itu, kepada sesiapa nak pakai contact lens, tolong pergi dapatkan pandangan daripada orang kata optometris. Tak semestinya kita pergi hospital. Optometris ni kadang-kadang orang yang buka kedai spek mata tu memang dia optometris dah. So dia memang ada kepakaran lah dalam menilai tahap mata kita. So kalau katalah kita disarankan oleh doktor untuk pakai contact lens, maka kita memang benarlah pakai contact lens. Okey, dari sudut perhiasan tu macam mana Ustazah? Dari sudut perhiasan pula, kalau kita pakai contact lens untuk faktor perhiasan, kerana kita mungkin nak cantik, nak lawa, nak ni, kita kena jaga beberapa sebab. Pertama, janganlah contact lens itu sampai menarik perhatian, dan juga orang kata keluarlah daripada tata susila kesopanan. Maknanya dia ni sampai bila orang tengok tu lawas sungguh mata dia, dah lari daripada warna asal, bila buka tu bertukar. Tu tak boleh. Maknanya dia menarik perhatian. Sebab tu kalau kita pakai color lah, saya bagi tahu, tolong pilih warna color-color yang Melayu, untuk sesuai dengan orang Asia Melayu ni. Biasa kita ambil warna yang orang kata koko lembut, warna kehitaman sikit, dan sebagainya. Ada yang kata kat saya, Ustazah, kalau misalnya saya pakai contact lens tak berwarna Ustazah,
dia bila jatuh tu saya suka nak cari, sebab contact lens kan biasa kan jenis. Bila jatuh saya kata boleh, tapi janganlah sampai lari sangat daripada warna mata, warna anak mata kita. Okey. Yang kedua, bila kita nak pakai contact lens untuk tujuan perhiasan, tak boleh ada unsur penipuan. Bila ada unsur penipuan ni lah yang menyebabkan orang kata, daripada anak murid saya pernah lah saya tengok dia pakai warna merah, warna biru, warna hijau, dan kita sebagai orang tua kita tengok tak sesuai. Sebab apa tak sesuai? Sebabnya bila pakai macam tu, kita tengok kita kulit ni Melayu, kita ni sawo matang, betul tak? Bila sawo matang ni tak sesuai sebenarnya warna biru hijau. Kan? Orang putih, orang Arab, saya pergi orang Turki, dia orang sangat suka dengan mata kita ni warna hitam. Dia kata hitam, black is very precious, cantiknya. Lepas tu dia orang ni, kalau saya pergi Turki kan, dia ada mata hijau tu, green eyes kan. Mata hijau ni dia kata sebenarnya mata yang boleh memukau. Dia kata gitu kan. Jadi mata tu, dan sebenarnya dia adalah unsur-unsur yang kurang, orang kata berbanding kekuatan mata hitam. Tapi kita orang Asia ni kita nak pula mata biru ataupun mata hijau. Kan pelik kita ni. Okay, kalau nak pakai color mata, make sure yang jangan lari jauh daripada color yang asal. Tu boleh tak? Jangan sampai ubah wajah terus lah. Yang ketiga, kena ambil kira faktor kesihatan. Nanti saya jawab yang solat ni. Faktor kesihatan ni kena ambil kira. Sebabnya ada setengah budak-budak ni dia pakai contact lens, lepas tu dia tak pandai jaga, akhirnya membawa infectious dan kena buat pembedahan. Bila buat pembedahan jadi memudaratkan pula. Daripada asalnya nak pakai suka-suka, lepas tu tak pandai jaga, lepas tu contact lens pula, contact lens yang orang kata tidak diiktiraf, ada unsur-unsur yang tak sihat, mudarat, maka akhirnya memberi kemudaratan kepada kita. Dan kita sebagai tuan punya badan bertanggungjawab untuk jaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu kita kena jelas lah. Okey, berkaitan dengan ibadat pula, Cik Ani, kalau contact lens ni sebenarnya tak apa, tak buang pun. Dengan syarat contact lens memang letak bernajis kan. Jadi kalau kita nak ambil wuduk semua tak apa. Sebab dia bukannya orang kata di kulit, dia duduk kat sini. Jadi kita masukkan, tak ada masalah, boleh. Dan dia pun tak bernajis, boleh dibawa sembahyang seperti biasa. Dan ada orang tanya, Ustazah boleh ke pakai contact lens ketika puasa? Boleh juga, tak ada masalah. Sebab contact lens ni dia ibarat cermin kita yang letak dekat anak mata. Pada setengah, saya dengar jugalah pandangan setengah pakar kan, dia kalau misalnya seorang tu macam rabun dia tu kuat sangat, ataupun dia nak rawat rabun dia tu, dia kata better pakai contact lens. Sebab kalau contact lens, fokus dia lebih jelas sebab dia letak dekat betul-betul anak mata kita. Tapi kalau spek mata, macam saya pakai spek mata, kan spek mata ni dia fokus dia kadang-kadang lari kan. So ada setengah-setengah keadaan doktor kata awak ni better pakai contact lens, tapi dengan syarat pandailah jaga. Tu kita orang yang lama ni tak nak cerewet ni tu yang kita pakai spek. Tapi budak-budak sekarang dia pakai contact lens ni untuk perhiasan. Kan? Jadi untuk perhiasan ni kenalah berjaga-jaga seperti yang saya sebut tadi. Okey, untuk faktor perubatan pula, kenalah berjumpa dengan pakar yang sesuai, yang pakar yang boleh menasihatkan. Dan kita kena jagalah tahap kesihatan kita. Tu ialah yang paling penting. Sebab saya ada kawan-kawan yang kalau tak kena gaya, akhirnya boleh membawa kepada kebutaan. Tu kita tak nak lah macam tu. Asalnya untuk jaga kesihatan, asalnya untuk tampil orang kata presentable, tapi akhirnya membawa kepada kemudaratan. Okey, boleh? Okey, siapa yang ada soalan boleh tanya saya kat sini, dan insya-Allah saya akan cuba jawab lah. Di samping itu, di samping saya nak cerita tentang contact lens juga, saya nak ceritalah tentang mata ni. Ustazah boleh tak, kalau kening saya dah cerita dah pada minggu lepas kan. Kening tu maknanya kalau nak lukis ikut akar ni kan. Akar ni setakat ni je boleh lah. Akar puncak ikut yang asal. Kalau misalnya contohnya dia separuh kat sini, sini tak ada, sini lagi ada sikit, ataupun setakat ni je separuh, yang ni penuh, sini separuh. Jadi yang ni kita boleh sambung tetapi ikut yang asal. So yang paling penting maintain yang asal. So kalau mata contohnya, boleh tak Ustaz saya nak pakai eyeshadow, lepas tu nak
pakai yang glowing, nak pakai yang bersinar-sinar, boleh. Tetapi make sure, saya selalu nasihatkan, pakailah warna nature, earth tone. Dan saya sebut dah pada minggu lepas, nak kenal warna wajah kita yang sesuai ke tak sesuai, supaya nampak tu, kita bukan nak nampak cantik sampai orang tengok terjatuh-jatuh, terpegun, tak boleh nak buat kerja. Bukan macam tu Itu dah peringkat tabarus, dah menarik perhatian orang. Tapi kita nak tampil presentable, orang tengok tu sedap mata memandang. So kena make sure kita kena kenal lah kulit kita. Ni saya ulang sekali lagi. Sebab tu kalau nak pakai anak mata, tengok juga kita punya wajah ni kategori apa. Kategori warm, cool atau neutral. So bila kita pakai anak mata kita tu, kalau nak sama warna yang lebih kurang dengan anak mata kita lah, sebab Allah dah bagi warna tu sesuai dengan kita dah. Kecuali saya tengok kalau dekat negara Arab, negara Eropah kan, saya tengok ada kadang-kadang Allah bagi setengah mata, satu mata hijau, satu mata biru. Saya pernah jumpa kawan-kawan Arab ada satu mata hijau, satu mata biru. So ustazah, dia nak pakai dua-dua biru atau dua-dua hijau, boleh. Sebab dia macam, sebenarnya mata sabung ni bukan mata yang orang kata betul-betul perfect macam mata hitam kita ni lah. So dia kejadian Allah bagi dia tu tak sama. Tapi kalau dekat Sabah, dia ada kategori bangsa ni, dia jenis keturunan dia muka Sabah, kulit Sabah, dekat orang pulau, tapi mata biru. Itu takdir lah Allah bagi kepada dia, tak apa. Dia bukan sengaja-sengaja. Tapi orang macam ni kadang-kadang dia nak try mata macam kita lah. So macam mana nak kenal? Saya ulang balik yang minggu lepas. Macam mana nak kenal kita ni warm, neutral, cool? Sebab apa kita kena kenal ni? Sebab bila kita nak letak bedak ke, nak letak lipstick ke, nak letak ni ke, jadi kita tak adalah melebih-lebih, menukar wajah yang asal. Maintain je wajah yang biasa ni. Kan? Cik Ani kata saya hari ni macam pengantin. Yelah, sebab saya nak sambut cucu pertama saya ni hari ni. Jadi kami semua kena pakai warna putih. Sekejap lagi saya tunjuklah full suit saya nanti. Kita ustazah ni maintain lah dengan jubah kita macam ni lah kan, dengan tudung labuh. Kita maintain lah, tapi yang paling pentingnya kena presentable. Dan orang kata bila orang tengok, orang tertarik lah nak tiru macam kita pakai. Okey, macam mana nak cam kulit warna kita ni, tona dia apa? Pertama kita tengok dekat sini. Saya tak boleh buka lah, nanti nampak aurat. Jadi perempuan sekarang cuba angkat tangan masing-masing, tengok dekat tangan masing-masing, tengok urat yang keluar daripada tangan. Kat sini kan kita ada urat kita. Tapi saya gelap pun nampak lah, saya gelap lah. Nanti nampak sini dia ada urat-urat. So cuba perhatikan, kalau urat tu warna hijau, itu maknanya tona wajah kita adalah warna dia warm, WARM. So carilah makeup ke apa ke yang sesuai dengan karakter warm. Jadi tak adalah kita lari jauh sangat daripada kita punya wajah sampai menipu orang. Bila kita buka semua makeup kita, contouring semua, suami pun terkejut. Tadi saya kahwin dengan siapa? Ni saya kahwin dengan siapa pula sekarang? Jangan sampai macam tu. Itu boleh bawa kepada hukumnya haram, sebab kita nipu dan kita mengubah wajah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau hijau ni kan, tengok masing-masing tengok. Kalau hijau ni warm. Kenapa ustazah kena belajar macam ni? Saya kena belajar sebab saya nak pastikan bila makeup kita tu makeup neutral, makeup yang semula jadi dan kekalkan kecantikan asli. Itu sebenarnya yang kita nak. Okey, kalaulah sini ni warna biru, urat kita kebiruan, itu warna yang sesuai dengan kita adalah cool. So pergilah cari foundation yang cool. Kan? Dia ada warna-warna dia untuk sesuai orang cool. Dan kita tengoklah kita ni fair ke, light ke, medium. So pilih dalam kategori itu sahaja. Kalau kita pilih lain, itu yang jadi pelik wajah kita, ataupun kita dah tukar lah karakter kita tu. Lepas tu satu lagi, kalau sini nampak purple, itu maknanya tona wajah kita adalah neutral. Boleh. Jadi sebab itulah kita kena belajar. Sebenarnya hukum fiqah ni kita kena banyak explore. Sebab tu orang fiqah ni, kalau saya bagi tahulah hukum hakam fiqah ni, kalau kita lagi banyak berjalan, lagi kita banyak faham fiqah, dan kita tahu macam mana flexibility of hukum. Flexibility of hukum tu, dia bukan kata sini hukum ni haram, sini boleh jadi tak haram ustazah.
apa ni bertukar-tukar lah pandangan ustazah ni. Tak, dia tak faham sebenarnya. Dalam Islam dia ada hukum yang tetap. Tetap tu apa dia? Tak boleh menipu, tak boleh tabarus sampai menarik perhatian orang, mengubah wajah. Kalau Allah kata tak boleh ukir balik kening, kita pergi ukir tu haram. Ataupun rambut dia tu pendek, dia pergi sambung rambut jadi panjang. Sanggul tu, sanggul ni macam saya tak adalah sanggul kan. Dia sanggul sampai macam ni kan. Itu nampak bonggol unta. Itu benda yang sampai bawa kepada haram. Itu benda tu kita memang tak boleh buat. Tetapi yang fleksibelnya adalah benda harus. So sebab itu, bila kita banyak study, banyak belajar ilmu-ilmu, so kita lebih faham hukum fiqh. Tapi kalau orang dia tak study apa itu warna, tona-tona yang sesuai, foundation yang sesuai, macam mana nak apply yang sesuai, supaya akhirnya kita nampak sesuai lah, dan juga tidak melanggar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fiqh. Fiqh you kena explore. Banyak berjalan, banyak merantau, banyak belajar ilmu-ilmu sokongan. Kalau nak tahu tentang penjagaan wajah, contohnya mengikut hukum sesuai tak sesuai, so kita kena belajarlah apa itu pencuci wajah, moisturizer. Lepas tu itu bab kebersihan tu no kompromi, itu kita kena buat. Sorry, line lag kan. Ada lag Okey, saya tengok bawa sambil bawa katil ya. Okey, sambil saya bawa tengok tempat cucu saya lah. Kan? Okey, jadi maknanya kita tengok kalau misalnya kebersihan tu tak ada kompromi, kita kena pakailah. Macam mencuci muka, itu wajib kita pakai. Sebab bukan untuk kita tau, bukan untuk orang lain tengok, untuk kita ni pun selesa dengan wajah kita, tak gatal, tak rimas. Taklah orang kata outbreak penuh, tetapi nak tunjuk kok kan. Bukannya kita kata nak tunjuk benda tu, tapi untuk suami dan untuk kesenangan, keselesaan kita. Tapi kalau yang kata foundation, blusher, itu semua tak pakai pun tak apa. Tapi kalau nak pakai juga, nak apply juga, macam nak tutup celah-celah, make sure kita kenal tona kita punya wajah, sama ada warm, cool. Okey, so saya tunjuk. Inilah kita punya katil cucu kita. Macam pengantin kan. Tu tengok belakang tu. Oh Allah, tak nampak sangat, dah pasang lampu. Tu anak-anak saudara tengah bersiap. Itu dia tempat tu. Okey, saya tunjuk jap. Ruangan. Okey. Inilah tempatnya. Saya duduklah kat sini lah sekarang. Jawab tu lah macam bisi-bisi sikit. Okey. Betul lah macam pengantin. Sebab baby ni cucu pertama. Okey, ni akikah Ali. Tu. Jadi bunga telur pun ada jugalah untuk orang masjid kan. Okey. Nampak tu. Okay, nampak tu mak dia tengah bersiap lagi. Tu mak dia tengah bersiap lagi. Ni hak ni siap dah. Ni tengah duduk siap-siap lah. Sekejap lagi kurang belah orang datang. Okey. Ni saya tunjuk full suit saya. Ni hari ni saya pakai macam ni lah. Ni full suit saya. Saya ambil gambar. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kalau ada rezeki minggu depan kita akan jawab soalan yang lain pula. Apa-apa soalan, saya minta ginilah, DM dekat saya punya IG, jangan DM dekat saya punya FB. Sebab messenger saya ni macam ada problem sikit. Pergi dekat saya punya IG, mesej kat situ. Kalau kat IG insyaAllah saya akan jawab dengan segera. Tapi kalau FB dia makan masa, sebab saya nak buka satu-satu, lepas tu dia macam ada problem lah messenger. Saya tak tahu nak buat macam mana. Tapi kalau ada apa-apa soalan, pergi kat sana. Dan jangan lupa hari Selasa tanyalah Ustazah Fit Wanita. Kita akan bincang lagi isu-isu wanita yang lagi intim. Okey, kepada siapa yang nak berkorban, jangan lupalah klik link yang mana kita memang dah buka lah korban dekat Kelantan, Patani, Thailand, Patani, Kedah dan Sabah. Kita ambil tempat-tempat orang yang susah, and then satu kampung hanya satu lembu saja. Kita tak lambak lah lembu dekat satu tempat. Saya tak nak macam tu. Jadi kita akan letak satu lembu satu kampung sahaja, dan dibuat secara gotong royong bersama dengan orang kampung dan diagihkan kepada asnaf. Dan data asnaf kita ada. Itulah kelebihan kumpulan kami. Kami ada akses terhadap data asnaf di setiap kampung. Wallahu a'lam bisawab. Siapa nak kena segera tahu. Jangan last minute lah baru cari kambing ke, baru cari lembu. Kita orang pun susah nak deal dengan orang kampung. Kita kalau deal awal-awal, kita dapat lembu tu murah sikit. Kalau deal lewat, memang harga lembu naik lah. Betul tak? Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.